Selamat sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kertas konsep saya ialah Amalan Pengurusan Perubahan Linus di Peringkat Sekolah. Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan amalan pengurusan perubahan Linus di peringkat sekolah. Kompetensi pemimpin, pengalaman, sikap, komunikasi, perancangan sistematik dan budaya kolaboratif merupakan kriteria yang menyumbang kepada keberkesanan pengurusan perubahan di peringkat sekolah. Dapatan ini memberi implikasi kepada dasar, latihan, pentadbir dan guru dalam melaksanakan perubahan. Kertas konsep ini menyarankan agar pentadbir dan guru beradaptasi dan mengurus perubahan melalui amalan baik. Pengurusan perubahan dalam pendidikan berlaku dengan tujuan membantu guru dan organisasi dalam mencapai matlamat dengan lebih berkesan. Program saringan literasi dan numerasi ataupun lebih dikenali sebagai Program Saringan Literasi dan Numerasi ataupun lebih dikenali sebagai Linus. Ia mulai dilaksanakan pada tahun 2010 di semua sekolah rendah untuk meningkatkan tahap literasi dan numerasi. Ia adalah satu program penggantian kepada program pemulihan KIA2M. Berdasarkan kajian, Linus memberi kesan positif terhadap masalah pembelajaran murid di mana ia meningkatkan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga Matematik. Namun, Linus telah diberhentikan pada tahun 2019 dengan pemberian kuasa kepada sekolah dalam menentukan aktiviti yang sesuai. Teori yang digunakan adalah teori perubahan Fulan 1993 di mana mempunyai 3 fasa: permulaan, pelaksanaan dan penerusan. Fasa pertamanya, permulaan adalah proses memulakan inovasi dan mengembangkan komitmen terhadap proses tersebut. Ia adalah satu kerja yang membuat persediaan dari segi sumber manusia, kemahiran, strategi, sumber kewangan bagi memastikan perubahan itu wujud dan berjalan. Yang kedua adalah fasa pelaksanaan. Proses yang penting di mana ia merupakan fasa percubaan penggunaan inovasi. Ia adalah fasa yang merancang dan mempraktikkan ataupun melaksanakan sesuatu perubahan. Fasa yang ketiga adalah fasa penerusan. Ia adalah inisiatif yang perlu diambil bagi mempraktikkan perubahan baru sebagai rutin harian. Sebagai contohnya, menganalisis keputusan untuk mendapat keputusan jangka pendek, merancang perancangan bagi penambahbaikan dan memberi sokongan kepada guru. Model yang digunakan adalah model 8 langkah Kotter. John Kotter merupakan seorang profesor di Harvard Business School yang memperkenalkan model perubahan pada tahun 1995 melalui bukunya yang berjudul Leading Change. John Kotter memperkenalkan 8 langkah perubahan ini untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk berubah dan untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan mengikuti 8 langkah perubahan ini, organisasi dapat menghindari kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan perubahan, di mana langkah pertamanya adalah mewujudkan kesedaran untuk berubah di kalangan subordinat. Langkah kedua, membentuk pasukan yang kuat berdasarkan subordinat yang terpilih ataupun berwibawa. Langkah ketiga adalah membina visi. Langkah keempat, menyampaikan atau menyebarkan visi perubahan kepada semua subordinat. Langkah kelima, menurunkan kuasa kepada warga organisasi untuk bergerak bersama. Langkah keenam, membentuk kejayaan jangka pendek. Langkah ketujuh adalah mengukuhkan penambahbaikan dan langkah ke-8, membudayakan perubahan, di mana langkah 1 hingga 3 adalah merupakan fasa permulaan, langkah ke-4 hingga 6 adalah fasa pelaksanaan dan langkah 7 dan 8 merupakan fasa penerusan berdasarkan teori yang dipilih. Pelbagai program diwujudkan bagi mengurangkan masalah buta huruf di Malaysia, namun ianya masih berlaku. Pengenalan program pemulihan KIA2M Protein masih belum berjaya mencapai keputusan yang membanggakan. Linus telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai penggantian kepada program pemulihan sedia ada.
Menurut kajian Fong Peng, Linus memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran murid, terutamanya murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Rojita dan Suhaida berpendapat cabaran yang masih perlu dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan program ini terdiri daripada isu pengurusan, pentadbiran dan pelaksanaan. Pada pertengahan tahun 2019, program Linus dimansuhkan dengan penurunan kuasa kepada pihak sekolah dalam perancangan aktiviti yang sesuai berdasarkan tahap murid. Menurut kajian Razak and Forde, perubahan dalam sistem pendidikan memberi kesan yang mendalam kepada warga pendidik yang menjadi pelaksana. Menurut Kondaksi, tanpa panduan, kaedah pelaksanaan dan pemantauan, organisasi hadapi kekaburan dalam melaksanakannya. Menurut kajian daripada Amin dan Razak, mengurus perubahan adalah komponen utama daripada 8 kriteria yang dikenal pasti oleh pengetua bagi keberkesanan sesebuah sekolah. Kajian Tai mendapati kompetensi pengetua guru besar Malaysia sebagai ejen perubahan dalam mengurus perubahan berada pada tahap sederhana. Penilaian sesuatu program boleh memberikan kefahaman mengenai keadaan kini dan arah tuju yang hendak dicapai. Menurut John Hayes, penggunaan teori dan model yang sesuai dapat meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan perubahan. Jurnal pertamanya adalah kajian yang dijalankan di negara Turki yang mendedahkan persepsi, kepercayaan dan cadangan pengetua terhadap pengurusan perubahan. Pengetua berpendapat, perubahan tidak berdasarkan kepada keperluan atau masalah yang perlu diselesaikan dalam sistem pendidikan Turki. Contohnya, kaedah pelaksanaan perubahan yang sama ke atas semua sekolah, amalan dan adaptasi rancangan pendidikan negara lain, proses perancangan perubahan yang kurang sesuai dengan keadaan, perubahan yang dilakukan berdasarkan kehendak politik yang memberi kesan kepada ketidakstabilan sistem pendidikan negara tersebut. Hala tuju sistem pendidikan negara Turki hanya ditentukan oleh parti pemerintah dan ia juga menjadi agenda politik bagi parti politik negara mereka. Dari segi reka bentuk dan implementasi, pengetua berpendapat penglibatan yang minimum guru dan pengetua dalam perancangan memberi kesan negatif semasa implementasi di peringkat sekolah. Pengetua sebagai pelaksana dengan kuasa yang terhad menghadapi pelbagai masalah ketika implementasi sesuatu perubahan. Komunikasi dan penglibatan adalah dua elemen yang utama dalam pengurusan perubahan. Malah, ia diabaikan semasa intervensi perubahan dirancang pada peringkat kementerian. Selain daripada itu, perubahan yang tidak terkawal ataupun sentiasa berlaku, kekurangan panduan yang jelas apabila melibatkan perubahan berskala besar, tanpa perancangan yang sistematik, contohnya sebagai persediaan kemudahan asas, kemahiran dan kesediaan guru, pada akhirnya perubahan yang diperkenalkan tidak memberi kesan yang efektif terhadap masalah yang hendak diselesaikan. Secara keseluruhannya, pengetua bersetuju dalam pengubalan dan pembaharuan yang melibatkan kurikulum, pendidikan khas dan etika pemakaian, tetapi mereka tidak setuju dengan penstrukturan peringkat pendidikan sedia ada, latihan keguruan khususnya kepada graduan bukan jurusan pendidikan dan pendekatan dalam pelantikan pengetua yang berasaskan politik, di mana pengetua merasakan hilang kepercayaan terhadap Kementerian Pendidikan. Pengalaman memimpin perubahan. Pengetua bertindak berdasarkan kemahiran pengurusan perubahan dan kepimpinan tersendiri yang mereka membahagikan kepada dua aspek iaitu pengurusan persekitaran sekolah dan pengurusan sumber manusia. Pengurusan persekitaran sekolah merujuk kepada kolaboratif dengan sekolah lain bagi mendapatkan penjelasan yang terperinci, membuat perancangan jangka pendek dan menyediakan sumber tentang pemahaman perubahan sebagai persediaan untuk implementasi. Pengurusan sumber manusia pula, kolaboratif dan komunikasi antara guru, latihan kemahiran berkaitan perubahan dengan sumber yang sedia ada, memberi motivasi kepada guru sebagai langkah dalam mengurus perubahan. Kajian yang kedua adalah kajian yang dijalankan di Pakistan yang melibatkan pengetua daripada Islamabad dan Rawalpindi. Kajian ini dibahagikan kepada 3 aspek. Yang pertamanya pengalaman pengetua, yang kedua adalah masalah yang dihadapi dan yang ketiga adalah cadangan penambahbaikan. Pengalaman perubahan dibahagikan kepada beberapa aspek. Yang pertamanya adalah sikap pengetua di mana majoriti responden menerima perubahan yang melibatkan
peningkatan dalam sistem pendidikan murid secara positif. Yang keduanya adalah kesan perubahan. Pengetua dan guru menerima inisiatif perubahan dengan baik walaupun pada awalnya mereka menghadapi masalah. Mereka harap gaya pembelajaran baru dapat memberi kesan terhadap peningkatan tahap pemikiran murid dan kualiti pengajaran guru. Secara keseluruhannya, dapat dilihat pengetua mempunyai persepsi yang positif terhadap proses memulakan perubahan. Masalah yang dihadapi oleh pengetua, perubahan dan peralihan dasar yang kerap, perubahan disebabkan peralihan parti politik, jurang yang wujud akibat daripada perubahan yang kerap di antara pendidikan tinggi dan rendah, jangka masa yang singkat dalam proses pelaksanaan perubahan di peringkat sekolah, latihan dan pendedahan yang kurang kepada pihak pelaksana, ketidakseragaman di antara kurikulum dan sistem peperiksaan. Secara keseluruhannya, pengetua menghadapi 3 masalah utama ketika melaksanakan perubahan, iaitu penglibatan minimum guru dalam rangka kurikulum dan sistem penilaian yang baru, seterusnya perancangan dasar dan kaedah pelaksanaan tanpa pendapat pengetua dan sumber yang terhad bagi melaksanakan perubahan di peringkat institusi. Pengetua mengutarakan beberapa cadangan penambahbaikan berdasarkan pengalaman mereka. Aspek yang perlu diberi keutamaan ialah guru, sistem peperiksaan dan pengurusan perubahan dalam sistem pendidikan. Penglibatan guru pakar dalam proses perancangan perubahan mampu mengurangkan jurang di antara pengubalan dasar dan amalan di peringkat sekolah. Guru sebagai pelaksana harus diberi pendedahan dengan latihan yang relevan atau pilihan latihan seperti bengkel, kursus, latihan dalam talian, seminar supaya semua sekolah dapat memahami dengan jelas berdasarkan kemampuan mereka. Jurang yang wujud di antara kurikulum dan penilaian juga dapat diatasi dengan latihan pengubalan dan pemeriksaan. Perubahan perlu berdasarkan kajian dan penilaian sebelum dan selepas ia dilaksanakan daripada semua pihak, khususnya pentadbir, guru, ibu bapa dan komuniti. Komunikasi yang jelas juga meningkatkan pengetahuan perancang terhadap tahap murid, keupayaan guru, masa dan infrastruktur yang sedia ada dalam rangka sesuatu perubahan. Perubahan yang dilakukan atas tekanan dan kehendak politik memberi implikasi yang kurang efektif kerana kekurangan pendekatan yang sistematik. Segala usaha perubahan harus diperkenalkan daripada pendidikan rendah ke menengah dan tempoh masanya bermula awal tahun dan bukannya di pertengahan tahun di mana merumitkan kesediaan sekolah dalam melaksanakannya. Isu buta huruf dalam kalangan kanak-kanak masih menjadi masalah sebenar. Implikasi dari segi dasar, pemantauan yang lebih berfokuskan proses berbanding keberhasilan perlu dibaiki. Contohnya, KPM perlu rujuk kepada kompetensi guru daripada peratus kehadiran bagi sesuatu program selepas dilaksanakan. Penyelarasan antara bahagian dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian tanpa mengelirukan guru ketika melaksanakan program baru. Contohnya, arahan yang berbeza-beza. Pengkalan data yang kurang mesra dari segi kelajuan perlu dibaiki bagi mengelakkan persepsi negatif terhadap program yang dilaksanakan. Jurang antara perancangan dengan penyampaian perlu dikurangkan. Proses perancangan yang kurang berkesan dalam menentukan pihak bertanggungjawab melaksanakan tindakan meningkatkan kerumitan dalam melaksanakannya. Penilaian perlu dibuat sebelum dan selepas pelaksanaan program untuk tindakan penambahbaikan. Perjawatan Fasilinus perlu dikekalkan bagi tujuan pemantauan pelaksanaan kerana mereka adalah pegawai perantara yang berpengalaman dalam mengurus program ini. Dari segi latihan, pihak kementerian harus memastikan input yang diberi kepada guru dipantau dengan teliti dengan meningkatkan pemantauan terhadap sekolah agar perancangan latihan dalam perkhidmatan mencapai kualiti yang digariskan. Keutamaan harus diberikan dengan meningkatkan kualiti latihan mengajar pra-perkhidmatan di IPG dan IPT, pendedahan kepada pengajaran literasi dan numerasi kepada semua guru pelatih sebagai subjek asas di peringkat IPG dan IPT, mampu minimumkan masalah kekurangan tenaga pengajar pada masa akan datang. Dalam pengurusan organisasi, pentadbir harus memahami perkara yang ingin disampaikan dengan teliti, terutamanya perancangan baru daripada kementerian. Pemimpin harus peka dengan perubahan dan mampu meningkatkan pengetahuan tanpa bergantung kepada latihan daripada kementerian.
kolaboratif dengan institusi pendidikan lain juga menjana pendekatan baru dalam melaksanakan pengajaran literasi dan numerasi. Pemimpin boleh memberi kelonggaran kepada penyalaras dan guru-guru mengaplikasikan pelbagai strategi yang memberi ruang untuk memperbaiki masalah murid. Pentadbir harus mempraktikkan hubungan yang baik dengan guru di mana ia meningkatkan keinginan dan motivasi guru. Program-program bagi meningkatkan kemahiran guru juga perlu dilaksanakan oleh pihak pentadbir. Pemantauan juga dapat mengelakkan berlaku salah laku di kalangan guru dalam melaksanakan pengajaran. Pemimpin perlu mempunyai perancangan yang sistematik dalam melaksanakan sesuatu perubahan supaya ia memadai dengan keadaan sekolah. Dari segi guru, pengajaran oleh guru terlatih ataupun opsionis dapat meningkatkan kualiti murid dan prestasi sekolah. Penempatan guru harus berlandaskan kepada kepentingan perkhidmatan dan bukan sekadar mengisi kekosongan. Guru perlu mencari pendekatan terbaik berdasarkan tahap murid tanpa bergantung kepada modul sedia ada. Guru hendaklah memastikan mereka sentiasa mengamalkan inovasi melalui maklumat dan kemahiran terkini. Penceramah daripada guru pakar, versi Linus ataupun penceramah luar dapat meningkatkan pemahaman dalam membina aktiviti yang lebih efektif kepada murid. Kolaboratif antara guru melalui panitia dalam pembinaan modul meningkatkan kreativiti pada penghasilannya. Pihak MGB dan PPD harus merancang pembinaan modul literasi dan numerasi dengan bantuan daripada guru pakar daerah masing-masing di mana ia amat sesuai dengan tahap murid. Pada keseluruhannya, tajuk ini membincangkan tentang persepsi, pengalaman dan cadangan pengetua dalam mengurus perubahan berdasarkan 2 artikel dan implikasi terhadap sistem pendidikan negara mereka. Terdapat beberapa faktor yang diberi kepentingan dalam menjayakan Linus, iaitu penglibatan guru dalam pengubalan, perancangan yang sistematik, latihan kepada guru, latihan pengurusan perubahan kepada pentadbir. Juga dicadangkan, pengetua harus memainkan peranan sebagai ejen perubahan di peringkat sekolah dengan merancang aktiviti yang sesuai bagi menjayakan program perubahan yang diperkenalkan. Program Linus akan memberi kesan yang baik kepada masalah pembelajaran murid jika dilaksanakan dengan penambahbaikan dari masa ke semasa berdasarkan kemampuan sekolah. Linus dapat meminimumkan masalah pembelajaran dan memaksimumkan pencapaian murid jika ia berjaya dilaksanakan dengan panduan yang betul. Sekian, terima kasih.